Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 10 Sya'ban 1443 bersamaan dengan 13 hari bulan 10 13 hari bulan 3 2022. Kita akan buat satu ulasan kepada sebuah buku yang saya dapat di waktu di Mekah baru ni. Tajuk buku ni, nama dia Atabatul Ubudiyah. Atabat al-Ubudiyah, Jawabun li su'alil Muslim Kaifa a'budullah. Apa makna atabat? Atabat ni, kalau kata atabah ni macam bendul. Tempat yang tinggi dalam rumah itu dia panggil atabah. Mana atabah kita kata bendul atau tempat tinggi di dalam memahami makna al-ubudiyah. Di dalam memahami makna al-ubudiyah. Apa makna al-ubudiyah? Perhambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Perhambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita nak jadi hamba Allah, apakah yang patut kita buat dan bagaimana keadaan kita yang sepatutnya. Jadi buku ini memberi satu jawapan kepada apa? Memberi jawapan kepada ayat Al-Quranul Karim yang menyebut kepada kita tentang ayat surah Az-Zariyat ayat 56. Tengok surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Untuk mengabdikan diri kepadaku. Jadi dari ayat inilah kita nak jawab apa makna al-ubudiyah. Dan hasil daripada silap faham makna al-ubudiyah inilah menyebabkan manusia lari daripada landasan. Lari daripada landasan, lari daripada channel mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang sepatutnya. Maka timbullah fahaman-fahaman sekular, fahaman liberal, fahaman yang celaru. Sebab apa dia celaru? Sebab dia tidak faham makna al-ubudiyah yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 56 yang kita baca di awal tadi. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang makna al-ubudiyah, maka di sini kita akan bincangkan, tajuk ini menarik. Tuan-tuan yang ada di Mekah boleh beri buku ni, Atabat al-Ubudiyah. Al-Atabat al-Ubudiyah. Apa makna Atabat ubudiyah? Kita kata bangsal ataupun bendul ataupun tempat tinggi di dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka di situlah kita kena faham makna al-ubudiyah. Kena faham makna al-ubudiyah. Jadi para jemaah sekalian, penting sangat memahami masalah ini sebab inilah tujuan ataupun matlamat Allah SWT ciptakan kita. Dalam mukadimah kita ini panjang. Ana akan ceritakan kepada para pendengar sekalian beberapa petikan daripada buku ini, insya-Allah. Walaupun dia panjang, kita cubalah beberapa siri yang sepatutnya diambil, diambil. Baik. Alhamdulillahillazi khalaqana lil ubudiyah. Ini mukadimah kita. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita untuk mengabdikan diri kepadanya. Sebagaimana dalam surah mana tadi? Surah Az-Zariyat, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
wa syarrafa biha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah telah muliakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan makna al-ubudiyah. Allah Taala sebut asra, subhanallazi asra bi 'abdihi, dengan lafaz al-ubudiyah. Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, ketika awal dibangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama orang yang pertama beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan percaya kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Iaitulah Sayyidah Khadijah. Kita kena kenal orang yang pertama masuk Islam siapa? Khadijah. Lagi Sayyidina Abu Bakar. Lagi siapa? Bilal, Ali radhiyallahu anhu. Dan Bilal. Jadi para ulama sirah tak nak asingkan empat yang terawal ini supaya kita tak payah nak letak Khadijah dulu, Abu Bakar dulu, Umar, Ali dulu lah. Kita kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mewakili golongan muslimah yang pertama Islam. Siapa Khadijah? Golongan muslimah yang pertama Islam siapa? Sayyidah Khadijah. Kemudian orang dewasa yang pertama Islam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kanak-kanak yang pertama Islam Ali. Hamba yang pertama Islam Bilal. Kemudian datangnya Abu Zar radhiyallahu anhu ajma'in. Maka mereka telah mendapat hazul laqab as-sabiqun, orang yang terawal masuk Islam. Jadi orang yang terawal masuk Islam siapa? Sayyidah Khadijah, Sayyidina Abu Bakar, Ali dan Bilal. Pada waktu itu belum ada lagi syariat perundangan, belum ada lagi. Belum ada disyariatkan sebarang syariat. Tak ada solat, belum ada puasa, belum ada wirid-wirid, zikir-zikir, belum ada. Dan belum ada lagi ibadat-ibadat. Sehingga kan Quran hanya baru turun surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sehingga beberapa ayat baru turun. Jadi bagaimana fakaifa kanu yata'abbaduna lillah, bagaimana cara mereka mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, beribadat kepada Allah Azza wa Jalla di awal permulaan Islam itu. Ini yang perlu kita faham, yang kita bincang. Bagaimana mereka mula beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, wa bima kanu, dan bagaimana mereka memakmurkan masa mereka sebagai seorang Islam yang awal yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini timbul persoalan. Kalau kita kata mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, solat. Tuan-tuan kena ingat, solat ini bila baru disyariatkan? Bila? Setelah Nabi kita Isra' Mi'raj. Maknanya selepas 10 tahun akan datang. Kalau kata puasa, mengabdikan dengan berpuasa, sabar dulu. Apa yang sabar dulu? Puasa disyariatkan pada tahun yang kedua selepas hijrah. Bermakna setelah 15 tahun, 14 tahun selepas kedatangan Islam. Zakat sama juga. Jadi bagaimana timbul soalan di sini? Kaifa kanu, bagaimana mereka yata'abbadun, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana mereka memakmurkan waktu mereka dengan untuk beribadat. Maka disilah kita faham bahawa Allah Ta'ala ciptakan manusia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala ciptakan jin dan manusia supaya mengabdikan diri kepada Allah. Maka disitulah kata di para ulama bahawa ibadat itu ismun jami'un lima yuhibbuhullah. Mafhum ibadat yang sebenarnya, ibadat itu iaitulah suatu nama yang lengkap, yang syamil, yang lengkap bagi semua perkara yang disukai, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dari perkataan, dari perbuatan, daripada bacaan, daripada amalan, semuanya disukai oleh Allah, maka itu nama dia ibadat.
Benda-benda kita buat, makna kita beribadatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita buat, bermakna kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Fa'idha qulta, apabila kita mengatakan bahawa ibadat itu iaitu dengan makna al-khudu'. Apa makna khudu'? Merendah diri. Tunduk kepada Allah. Bagaimana tunduk? Orang akan tanya, orang sebenarnya dia mencari tasawur. Apa makna tasawur? Gambaran yang jelas. Apa makna tunduk? Apa makna khudu'? Apa makna mengabdikan diri? Adakah makna khudu' itu dengan makna kita rendah kepala, tunduk, terbokok, kata orang, kan? Bercakap perlahan-perlahan, itu makna khudu'? Ataupun ada makna yang lebih syamil, yang lebih lengkap daripada itu? Boleh jadi kalau kita kata kita ni tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, maknanya kita kena duduk dalam bilik khulwat macam kena kuarantin balik daripada umrah gini, kita kata contohnya tak boleh bercampur dengan orang, tak boleh bercakap dengan orang, itu dengan makna khudu', kita kata itu satu daripada kepincangan yang berlaku. Maka zaman kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, waktu ana baca sejarah ini nama dia Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Saya mengajar salah satu daripada subjek yang ana mengajar di kolej, tajuk dia Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Apa makna Tarikh Tashri' Islami? Sejarah perundangan Islam. Salah satu daripada cara ataupun kerusakan yang dibuat oleh penjajah, iaitulah apabila mereka memesongkan kepahaman masyarakat Islam ini daripada makna al-ubudiyatu lillah. Dia pesongkan masyarakat. Maka di sinilah timbulnya dia panggil azmah. Apa dia makna azmah? Krisis. Krisis kepahaman masyarakat terhadap makna mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Di krisis inilah yang timbul banyak benda. Jadi bila penjajah datang mana-mana negara, mana-mana tempat yang dia pergi, apa yang dia buat? Dia pesongkan kepahaman masyarakat ini daripada makna al-ubudiyatu lillah. Dia kata apa? Dia kata makna ibadat itu solat. Makna ibadat itu berkahwin mengikut syarat Islam. Aku nikah, aku terima. Makna ibadat itu puasa. Makna ibadat itu beberapa acara-acara, contohnya seperti ada kematian. Maknanya dia cuba sempitkan makna ibadat itu dalam ahwal syakhsiyah, di dalam beberapa isu kehidupan masyarakat. Jadi kita pun, dia ni ahli ibadat ni. Ahli ibadat. Ahli ibadat dia, Masya Allah. Rajin sungguh ibadat dia. Tapi perniagaan dia, muamalat dia, tak peduli. Tuan Haji berniaga. Berniaga. Saya berniaga pun saya tak tinggal solat. Sedekah saya bagi banyak. Tapi dia punya sistem keuangan, duit-duit dia yang dia guna di mana? Bank riba. Bahkan pinjaman dia pun dalam bank riba. Insurans takaful tak ambil yang konvensional. Tengok. Sebab dia nampak ibadat itu hanya solat. Aku solat, aku ahli ibadat. Apa yang kau nak kacau aku? Nah, ini satu mafhum yang telah dipesongkan oleh puak penjajah yang menyebabkan manusia semakin jauh hanya tinggal Islam itu pada nama, pada adat istiadat. Maka timbullah acara-acara yang besar. Kita sayang kepada keluarga kita. Ya, sayang. Habis bila mati kena ada majlis-majlis kenduri, majlis yang penting majlis. Hari raya mesti ada pakaian rasmi kita, kan? Dengan baju-baju cantik, baju lawanya. Sebab apa? Kenapa? Sebab ini hari raya. Maka disitulah timbul para jemaah sekalian, kesalahfahaman inilah perlu kita betulkan balik. Jadi bagaimana kita nak memahami maksud al-ubudiyatu lillahi azza wa jalla, kita nak ibadat kepada Allah azza wa jalla.
timbul beberapa soalan yang kita nak jawab. Saya harap para jemaah boleh memahami soalan ini dan jawapan-jawapannya nanti insya-Allah. Yang pertama, soalan yang pertama, limaza khalaqana Allah? Tanda soalan yang pertama. Kenapa Allah ciptakan kita? Adakah Allah ciptakan kita kerana saja-saja gitu ya? Nak menyusahkan kita hidup atas dunia? Menyusah apa Ustaz? Memang susah. Daripada kecil kena makan, sudah besar kena kerja pula nak cari makan. Dulu masa kecil orang bagi makan, bila besar cari makan sendiri. Bila sudah tua pula sakit sana sini, nak cari orang yang bantu kita, macam-macam. Maka kita kena tahu matlamat besar Allah Ta'ala ciptakan kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56, iaitulah qauluhu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Maknanya kita kena tahu dua kategori manusia yang ada taklif. Ada taklif makna ada tanggungjawab. Ada taklif makna apa? Ada tanggungjawab. Apa dia tanggungjawab? Tanggungjawab iaitulah kita mesti melakukan suruhan Allah Azza wa Jalla dan mesti meninggalkan. Siapa dia? Manusia dengan jin. Hayawan-hayawan, makhluk-makhluk lain, dia ada tanggungjawab tapi dia tidak dipertanggungjawabkan. Macam hayawan ni. Kita nak kata apa dia hayawan? Sebab dia hayawan itulah dia tak ada akal, menyebabkan dia bebas. Tapi kita yang ada akal ni kena kawal lah dia, jangan biarkan begitu. Maka jawapan yang pertama sudah jelas. Kenapa Allah ciptakan kita semata-mata untuk mengabdikan diri kepadanya. Itu jawapan yang pertama. Jawab soalan yang kedua. Mahiyal ibadah? Apa dia makna ibadah itu? Ibadah itu makna apa? Ini kita nak tahu ni. Saya ni ahli ibadat. Kuat dia ibadah. Solat, zikir, jangan main-main. Lepas solat, lepas zikir, muamalat dia jauh daripada Islam. Saham-saham dia jangan tanya patuh syariah ke tak patuh syariah. Memang tak patuh. Interaksi dia dengan orang, mulut laser kata orang. Mulut laser, hati busuk. Itu ke? Tak. Maka jawapannya, satu analisa yang dibuat oleh seorang tokoh ulama Islam, apakah mafhum al-ibadah? Ini saya nak ulang sekali lagi. Tadi kita sebut dari awal, cuma ini untuk catatan berdasarkan pada soalan. Biasanya para jemaah ni kalau ada soalan, dia lebih fokus kepada jawapan, insya-Allah. Jadi soalan saya, mahiyal ibadah? Apa makna ibadat? Tuan-tuan jawab. Al-ibadatu hiya ismun ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Semua perkara. Maknanya nama yang syamil, yang lengkap, komprehensif, kata orang cerdik, orang-orang hebat-hebat sekarang. Setiap perkara yang disukai, yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla, yang diredai oleh Allah daripada aqwal, perkataan kita, ucapan kita, kata-kata kita, tutur kata kita, ucapan kita. Wal a'mal, dan juga amalan kita. Al-batinah wa zahirah, yang zahir, yang batin. Tuan-tuan jangan ingat yang zahir yang batin di sini macam ahli-ahli batiniah. Syariat ni bagi dua. Yang zahir tu untuk orang awam, yang batin tu untuk bos-bos. Orang awam kena solat, bos tak payah solat. Sebab apa bos tak payah solat? Dia sebab makam dia sudah tinggi. Kita kata itu laisa minal Islam. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Sebab apa tak ada Islam seperti itu? Nabi tak pernah hajar. Ini untuk Abu Bakar. Ini untuk amalan untuk Umar. Untuk hamba-hamba yang abid al-ima, ini punya level. Tidak diajar seperti itu. Islam satu level saja. Syariat lah. Jangan duduk kucah. Kata orang jangan duduk buat kekacauan di sini. Makna zahir dengan batin, yang zahir amalan kita, yang zahir yang kita nampak ni, solat, puasa, muamalah, interaksi. Yang batin itu ikhlas, khusyuk, khudu', jauh daripada riya. Itu dipanggil yang batin. Dalam hati maknanya benda tu.
Jadi semua perbuatan, amalan, i'tiqad, pegangan yang zahir yang batin yang disayangi oleh Allah, maka apabila kita melakukannya atau kita meninggalkannya, maka itu nama dia al-ubudiyatulillah. Itulah namanya mengabdikan diri kepada Allah. Saya rasa para jemaah boleh memahami dah, kan? Boleh faham dah maksud ibadat. Jadi dua telah terjawab. Kenapa Allah ciptakan kita? Jawab dengan ayat surah Zariyat 56. Apa makna ibadat? Semua perkara yang disukai, disayangi oleh Allah, maka itu nama dia ibadah. Soalan yang ketiga. Ini soalan yang ketiga ni agak berat. Dia perlu pada perbahasan, perbincangan yang agak panjang dan detail. Tapi tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah sekalian, kita masuk je dulu dalam kepala kita. Masuk apa? Kaifa ata'abbad lillah. Bagaimana aku nak beribadat kepada Allah? Kaifa ata'abbad. Bagaimana aku nak mengabdikan diri kepada Allah? Bagaimana aku nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Maka ini soalan yang ketiga. Wa huwa as-su'al allazi asbaha. Soalan ini diletakkan di atas kepala setiap orang Muslim yang melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadat-ibadat yang khusus. Rukun Islam itu dipanggil ibadat khusus. Solat, puasa, zakat, haji. Dan juga ibadat-ibadat yang umum. Apa dia ibadat umum? Semua gerak kerja kita mesti tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Semua gerak kerja kita. Semua amalan kita mesti tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai ada orang tanya, Abu Anas, kalau kita ambil ayat, kita tadabbur ayat surah Az-Zariyat ayat 56 ni, berapa jam sehari kita nak ibadat? Berapa jam satu hari? Mari saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan buka kalkulator, kita main matematik. Cuba tulis kat bawah tu. Apa dia nak tulis? Satu hari satu malam kita ada 24 jam. Satu hari satu malam berapa jam? 24 jam. 24 jam kali dengan 60 minit. Coba kali. 24 kali 60. Berapa? Jawab cepat. Mana tak ada jawapan ni? Jawabnya 1440 minit. 1440 minit. Habis kalau kita setakat kita ambil solat je ibadat, tuan-tuan dan puan-puan, jawablah dengan jujur dan ikhlas, sekali kita solat berapa minit? Tak apalah, kita panjangkan sikit tempoh. Daripada ambil wudu, pakai pakaian, solat, qabliyah, ba'diyah, adalah 10 minit. Ke lebih lagi? Lebih tambah 10 minit lagi, 20 minit. Baik. 20 minit daripada wuduk sampai solat sunat. Kali dengan berapa? Kali dengan berapa? Kali dengan 5. 5 kali sehari. 20 minit kali dengan 5, berapa? 100 minit. Satu hari satu malam 1440. Maknanya kita ada 1340 minit lagi. Kita nak buat apa? Ini dia panggil matematik al-ubudiyatulillah. Matematik mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita ada 100 minit. 100 minit kita ibadat. Yang lain buat apa? Ikut suka aku lah. Mana boleh. Mana boleh ikut suka aku. Sedangkan Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku tak ciptakan jin manusia kecuali mengabdikan kepada aku. Tiba-tiba kau kata ikut aku lah. Tidak boleh. Maka di sinilah baru kita faham bahawa makna ibadat itu seperti yang ditakrifkan tadi. Semua perkara kita buat kerana Allah Azza wa Jalla. Baik, saya guru. Awak petani. Demo kranin, pegawai. Contoh. Gapo lah siapa lagi? Orang ni ahli bisnes.
Jadi bagaimana dengan kita sekalian? Bagaimana kita nak mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Kaif? Jawab dianya, kita kena letakkan amalan kita. Saya nak keluar daripada rumah, nak pergi mana tu? Nak pergi kerja. Kerja apa? Kerja hospital. Nak pergi bantu orang sakit, nak pergi tolong orang sakit. Tuan-tuan dan puan-puan, pegawai-pegawai perubatan KKM turun daripada rumah dengan niat untuk membantu orang. Yang pertama, dengan niat untuk mencari rezeki yang halal. Saya keluar dari rumah nak pergi menoreh. Dengan niat nak mencari rezeki yang halal. Tuan-tuan dan puan-puan, semua kita keluar daripada rumah, itu dia panggil mengabdikan diri kepada Allah. Sebab apa? Kita keluar daripada rumah kerana nak mencari rezeki yang halal, kerana nak bantu orang, kerana nak tolong orang, semuanya dapat pahala. Itu maksud al-ubudiyatulillah. Oh, baik. Saya nak pergi mana tu? Nak pergi keluar rumah. Nak pergi mana? Nak pergi cari rezeki. Apa rezeki awak? Nak pergi ambil pinjaman duit riba. Nak bagi rasuah kepada orang. Nak pergi ambil saham tak patut syariah. Nak pergi beli nombor ekor. Ataupun nak pergi pukul orang. Ini kalau niat baik sekalipun, sebab dia tidak mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa? Sebab perbuatan dia, perkataan dia, perjalanan dia tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang ini keluar daripada kelompok al-ubudiyatulillah, keluar daripada kelompok mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa mudah faham tajuk kita ni sangat jelas. Baiklah, kita sudah jawab 3 soalan. Jadi jelaslah kita. Dalam kitab Perisai Muslim kita tu, tuan-tuan dan puan-puan, semua bacaan ada. Bacaan keluar rumah ada, bacaan nak makan ada, bacaan nak buat anak pun ada juga. Bacaan apa? Bacaan nak buat anak ada juga. Ingat ke tak ingat? Pernah satu hari Nabi SAW sebut, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata pada kemaluan isteri kamu pun sedekah juga. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, kaifa ya'ti ahaduna? Bagaimana seorang kita yang gembira, seronok, suka-suka dengan isteri, sedekah juga? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kamu letak perkara tersebut di tempat yang tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla, sudah pasti berdosa. Maka itu perlu pada niat yang baik. Apa niat yang baik? Berkahwin kerana nak zamaikan zuriat, nak ramaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak meramaikan jentera-jentera Islam, tentera-tentera Islam, nak Allahu akbar, dan nak membaikkan jinakkan nafsu supaya tak mengacau dan tak pergi cari yang haram, maka itu pendapat pahala. Jadi maknanya tak ada perkara dalam dunia ini yang harus, yang halal. Apabila kita upgrade, naik taraf dengan niat yang baik, maka dia akan bertukar menjadi al-ubudiyatulillah. Tapi ingatlah, kalau benda tu haram, tak usah tukar lah. Kita tukar menjadi judi Islami. Ada tak? Tak ada. Mana ada? Maka itu tak boleh. Sebab saya ni nak pergi mencuri barang orang ni. Sebab apa? Sebab tuan rumah tu bakhil sangat. Orang Kelantan kata kupit sangat dia tu. Habis, saya nak pergi curi barang, nak bagi sedekah orang miskin. Boleh? Tak boleh. Kalau awak nak pergi minta dengan dia, tak apa. Pergi minta. Tuan, pakcik ni banyak duit lah, mari saya bagi sikit. Kenapa? Saya nak pergi bantu orang miskin, nak bantu orang susah, nak bantu. Boleh. Maka itulah jelas kepada kita, kepahaman yang jelas. Maka di sinilah timbul persoalan-persoalan yang perlu kita fikir bersama para jemaah sekalian. Iaitulah soalan as'ilah isra'iyah. Makna soalan nak percambahan minda, kata ahli motivasi. Mencambah minda sikit. Soalan yang pertama, ketika Nabi SAW dibangkitkan, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Khadijah masuk Islam, Ali masuk Islam, Waraqah bin Nawfal Islam. Ketika itu, belum ada solat, belum ada zakat, belum ada haji. Apakah ibadat mereka? Sebelum tu lagi, orang duk persoalkan.
Waktu Nabi SAW sebelum dapat menerima wahyu, Nabi duduk dalam Gua Hira. Nabi buat apa dalam Gua Hira? Dalam hadis kata, ya tahannas. Ya tahannas makna Nabi kita beribadat. Maza ya ta'abbad? Bagaimana Nabi berada? Tak ada siapa tahu. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ketika mensyarahkan hadis tentang awal ma budi al-wahyu, permulaan wahyu ni, dia kata ya ta'abbad ay ya tahannas ay ya ta'abbad. Tengok ulama hadis kata, ulama hadis menafsirkan hadis dengan tafsir yang jelas. Ya tahannas bermakna ya ta'abbad. Dia beribadat. Habis apa ibadat? Wallahu alam. Adakah Nabi salat? Ada, yang penting ada kata Nabi berfikir, tafakkur. Jadi soalan yang pertama timbul tadi setelah Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Khadijah masuk Islam, apakah amalan yang mereka buat? Kita kata tidak ada amalan khusus. Amalan ini amalan yang paling besar yang mereka lakukan, al-ubudiyatul qalbiyatul lillah, iaitulah ibadatnya hati kepada Allah, tunduk, akur, beriman, menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nama dia ibadat. Nah, kita sekarang ni barulah kita faham, rupa-rupanya ibadat ni bukan sakut tasbih di tengkuk saja. Bukan duduk atas jadah solat saja. Kita berfikir, bertafakur, ambil ayat Quran, kita tadabbur, ibadat. Kita dengar sahabat-sahabat yang sedang bermasalah contohnya, kita hantar bantuan, ibadat. Esok kita merancang nak pergi tolong orang susah. Malam ni kita buat perancangan strategi, ibadat. Luas sangat ibadat tu tuan-tuan. Maka di situ kita tengok. Soalan yang seterusnya, limadza kana Abu Bakar a'bud sahabah? Abu Bakar dikenali dengan seorang sahabat yang banyak beribadat. Sedangkan orang lain pun sahabat ibadat kuat juga. Osman terkenal dengan banyak baca Quran. Tapi kenapa Abu Bakar lebih utama? Tengok soalan. Dalam hadis tentang Uhud, tuan-tuan ingat tak? Sewaktu kita pergi ke Madinah baru ni, Ana ni sebenarnya duk fikir waktu nak pergi tu, biasanya Ana kalau pergi Uhud, Ana akan bawa naiklah ke pinggir bukit rumah, tempat tentera pemanah tu. Kita akan angkatlah, bawa jemaah ni naik atas. Nak bagi semangat motivasi ni. Naik atas. Duk fikir belum pergi air, dengan lutut uzun ni naik tak naik. Alhamdulillah tuan-tuan. Allah Maha Kaya. Bila sampai semangat gagah naik. Sebab apa? Nak cerita kepada para jemaah sekalian tentang bagaimana keadaan para sahabat di Uhud. Dan saya teringat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalau andai kata seorang kamu anfaqa misla Uhudin zahaban, telah bagi nafkah sebesar bukit Uhud yang panjang 6 km panjang bukit Uhud ni, emas, tidak sama taraf dengan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam menafkah mudda ahadim au nasifah, secupak ataupun setengah cupak gandum yang dinafkahkan oleh para sahabat. Kita duk fikir panjang, termenung kita di atas bukit di rumah, tengok pada bukit Uhud, besar bukit Uhud. Kenapa para sahabat itu radhiyallahu anhum diberi mangkap yang begitu besar? Kenapa? Sampaikan dia sedekah cupak, kita sedekah sebesar Uhud emas, tak sama dengan label mereka. Sebab apa? Sebab al-ubudiyatu lillah, kerana pengabdian diri mereka kepada Allah di saat yang begitu gawat. Orang tak berani dekat berislam. Tengok apa jadi dengan Ammar. Tengok apa jadi dengan Yasir. Apa jadi dengan ibunya radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka diseksa. Allahu Akbar. Jadi ketika itu, orang yang peringkat awal sabiqun, yang berani lawan arus, yang berani ke depan di saat yang begitu gawat, maka ubudiyah, hati mereka betul-betul tawajuh kepada Allah Azza wa Jalla, pedulikan puak-puak Quraisy yang menentang mereka, yang menghalang mereka daripada ini. Maka kita nampak di situlah kedudukan yang besar. Karena itu kata di para sahabat, kata para tabi'in, lebihnya para sahabat. Sebab apa? As-sabiqun al-awwalun, kerana mereka orang yang terawal
tunduk, mengabdikan diri kepada Allah, nak banding orang lain. Kalau nak banding dengan ibadat orang kemudian, mungkin ba'du tabi'in a'bud, lebih kuat ibadat daripada sebahagian sahabat. Mungkin. Tapi, kenapa mereka lebih besar? Maka disitulah dianalisa oleh para tabi'in, sebab hati mereka tunduk, akur, khudu' kepada Allah Azza wa Jalla, di saat hati-hati manusia lain sedang bergeluman dengan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, bahkan mengancam orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah dengan ancaman-ancaman yang cukup dahsyat. Allahu Akbar. Di sini kita nampak, baru kita faham, rupa-rupanya al-ubudiyatul qalbulillah, perhambaan ubudiyah hati kepada Allah Ta'ala itu besar, nak banding dengan orang lain. Jadi kita kata ada sebagian ulama tabi'in lebih kuat ibadat daripada sahabat, tapi sahabat lebih ke depan, lebih besar. Baik. Terdapat adalah hadis yang sahih menceritakan ada orang yang tidak baik, bagian ni perempuan yang tidak baik akhlak dia. Tapi sakat kalban, dia beri minum anjing. Fasyakarallah, anjing itu terima kasih kepada Allah. Allah Ta'ala maafkan kepada Bani Israel itu. Kenapa? Maka di sini, kalau kita mengaji usul al-fiqh, dia panggil ulama usul, dia buat kajian, dia kata tentang tahqiqul mana. Adakah kerana dia bariu, seorang perempuan Sundan? Adakah jawab dianya tidak? Jawab dianya sewaktu dia turun minum, ambil air dalam perigi itu, bila dia tengok anjing itu kehausan, dahaga yang begitu dahsyat, maka ketika itulah hati dia semata-mata tawajuh kepada Allah, nak tolong anjing, maka ketika itu Allah Ta'ala maafkan dia. Jadi kita hari ini kalau kita nak buat kerja, NGO kita nak bantu orang, kita kena letak al-ubudiyatulillah, aku tolong orang kerana Allah. Bukan kerana nak ambil nama, bukan kerana tu, kerana ni. Allah Ta'ala angkat darjat orang. Nah, dalam cerita banjir baru ni, saya tengok timbul seorang pemuda yang bantu orang, mari dengan kereta kecil, bawa but, sehingga kan berebut-rebut orang nak bantu dia pula, orang nak tolong dia pula jadi, dia pun tak sangka dia jadi viral sampai begitu sekali. Kita mengatakan itu kelebihan yang Allah Ta'ala anugerahkan. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, maka seorang sahabat Nabi sallallahu, dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ajarkan kepada aku apa yang patut aku buat. Nabi kata solat 5 kali sehari, puasa bulan Ramadan, zakat kalau ada harta. Dia kata apa? Aku tak akan tambah lebih daripada apa yang aku belajar ini. Nabi SAW kata, aflaha in sadaq. Nabi kata, bahagia orang ni kalau benar apa yang dia kata. Maknanya, dia tak fikir nak banyakkan ibadat, nak perbanyakkan, tetapi yang dia fikirnya, bagaimana keikhlasan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, para jemaah sekalian, perbincangan kita ni, kita pergi kepada soalan, bagaimana, kenapa Allah SWT puji hamba-hamba yang saleh. Ini termasuk dalam ilmu tadabbur Quran yang kita duk baca pagi-pagi tu, tuan-tuan, tak lari daripada tadabbur. InsyaAllah kita cuba kaitkan setiap kuliah kita ni dengan ilmu Al-Quran, supaya hati kita yang dah jinak dengan Quran ini, hati kita yang dah orang panggil sudah manis dengan ilmu Al-Quran ini, tak lari. Cuba tuan-tuan perhatikan, iza madahallahu ahadan fi kitabil aziz, mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak puji hamba dia dalam Quran, Allah Ta'ala sammahu abdan, Allah Ta'ala namakan dia hamba. Allah Ta'ala namakan dia dengan hamba. Allah panggil Nabi Sulaiman. Baru je kita masuk dalam surah As-Sad. Ingat, surah As-Sad, Tuhan kata apa? Ni'mal abdu, ni'mal, sebaik-baik hamba Sulaiman. Surah As-Sad ayat 30. Ayub, Nabi Ayub, ni'mat, Allah Ta'ala sebut ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Dan sebahagian daripada Nabi, Allah panggil innahu min ibadina, innahu min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Surah As-Saffat ayat 1. Wazkur ibadana
Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Surah As-Sad. Allah Ta'ala sebut tentang Lut dengan Nuh yang dua orang isteri mereka kafir. Tuhan kata apa? Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Dua orang perempuan itu duduk di bawah hamba kami yang saleh. Surah At-Tahrim yang besar sekali. Kemuncak yang paling tinggi sekali. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Subhanallazi asra bi'abdihi. Semaha puji Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa dia hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Isra. Kenapa Allah Ta'ala tak panggil Nabi memperjalankan nabinya, memperjalankan rasulnya, memperjalankan kekasih? La, asra bi'abdihi. Itulah maqam al-ubudiyah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 1, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitab. Maka di sini kita faham bahawa mana-mana hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sayang, puji dia akan panggil dengan sifat apa? Abdan, sifat hamba. Sama juga bila orang ni berdosa, Allah Ta'ala nyatakan rahmat dia luas. Tuhan kata apa? Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampau dirinya sendiri, jangan kamu putus harap daripada rahmat Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah mukaddimah kita perbincangan tentang makna al-ubudiyah, kepentingan kita memahami makna mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tak faham yang ni, kita akan orang panggil lari daripada channel yang besar. Sebab apa? Sebab bila tak faham makna ubudiyah, kita akan terperangkap dengan penjajah yang telah memisahkan kita dengan kehidupan. Agama diletak di bawah surau, balasah, tikar sejadah, majlis-majlis acara rasmi perkahwinan, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nisfu Sya'ban, Hari Raya, apa lagi? Majlis kematian, itu je majlis Islam. Yang lain-lain jangan peduli, jangan tanya. Ini kita kerja keduniaan. Sebagaimana orang-orang Kristian mengatakan da'ma li Qaisara, berikanlah hak Kaisar, pemerintah kepada pemerintah, kepada padri duduk di dalam gereja. Itulah kepahaman mafhum silap yang dibuat oleh penjajah yang menyebabkan ramai di kalangan anak-anak orang Islam telah terperangkap dengan mereka dan mereka telah membawa pahaman sekular liberal dalam masyarakat. Jadi kembalilah kita kepada Atabatul Ubudiyah. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan dalam siri-siri yang akan datang. Tengok kesempatan yang ada, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.